Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jom. Lambai. Okey. Okey. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita berkumpul lagi. Minta maaf hari tu sekali tak datang, tidur. tak sihat sikit. Okay, jadi bukan COVID, tapi tak sihat je. Baik. Jadi hari tu kalau terakhir kita bincangkan alhamd tentang tarikh nasional Islami. Kita sampai tu pada terakhir perbahagian berkenaan dengan tajuk sebab khilaf yang berlaku ataupun di kalangan para sahabat. Dalam konteks kita kata perkara-perkara tu kita pecah per tiga ikut macam yang dikatakan oleh pengarang kita. Dia punca dia kata berlaku khilaf tu adalah pertama kefahaman mereka tentang keumuman lafaz Al-Quran ataupun sabda Nabi SAW berdasar pada bahasa Arab. Jadi bila mereka ada kefahaman yang tidak serupa kat situ, so tajuk tu itu yang menyebabkan mereka bercanggahan. Kedua, kita kata sebab dia adalah kerana banyak mana mereka dengar hadis Nabi SAW. Pasal kita tahu para sahabat itu mereka ni tak datang sekaligus Nabi SAW serentak 24 jam 7 hari seminggu, tak. Bahkan bagi mereka ada yang datang dan pergi ikut kepada giliran. Lepas tu ada yang datang setahun sekali pun ada ikut keadaan jarak mereka dengan Nabi SAW. So, jadi kisah yang mereka ceritakan tu ialah berdasar pada keadaan tersebut. Jumlah hadis yang mereka dengar pun tak sama. Sebenarnya tak sama jumlah hadis dan sebagainya. Itu membawa kesan kepada kita panggil dari segi masalah bila mereka mengeluarkan hukum, mereka ada percanggahan sebab tu. Yang ketiga, banyak di kalangan mereka ni yang berijtihad bila tak ada dalil, ataupun bila dalil tu dia nampak tak kuat. Ataupun hadis tadi macam Umar kan kita cerita tu, Umar boleh bukan urut, dia bagi amaran kepada Abu Musa al-Asy'ari. Bila Abu Musa al-Asy'ari bagi salam kat rumah dia 3 kali, minta izin nak jumpa, tapi bagi salam 3 kali betul balik. Lepas tu bila Umar cari dia, Umar kata, engkau datang rumah aku tadi? Dia kata, ya. Asal kau lari kan, tinggalkan. Dia kata Nabi kata minta izin 3 kali saja. Kan benda tu menyebabkan Umar bin Khattab kata kepada dia, sama ada engkau bawa saksi engkau atau aku sebat belakang kau dalam pemberontakan. Jadi benda macam ni kita kata antara faktor lah yang membawa kepada percanggahan di sisi mereka. Dan kita hari tu ambil sebenarnya walhamd beberapa perkara yang menjadi tajuk. Ada 7 perkara itu kita ambil yang dikatakan sebagai perkara-perkara yang membawa kepada yang hasil daripada percanggahan tu. Hanya kita dapat baca beberapa perkara yang mereka bercanggahan. Baik. Okey, jadi hari ini insya-Allah kita akan masuk pada tajuk berkenaan dengan at-taufiq baina dzam ra'yi wal amal bihi. Sebab kita tahu bahawa menggunakan akal atau untuk pemahaman untuk memahami itu betul. Tapi soalan di sekarang ni, kalau sejauh mana akal tu mempunyai capaian ataupun bahagian dalam penentuan hukum ataupun adakah akal tu dalil. Pasal sekarang ni, pasal kes dia, banyak orang dalam kita sekarang ni menyangka bahawa akal tu adalah dalil. Kan ada saya dengar orang tu kata, dia kata kenapa kita dengan falsafah, bangsa dunia semua maju dengan falsafah, dia kata. Tapi nak jawab juga, tapi takut panjang, tak balik awal nanti. kita diam, orang tua diam, kita diam lah, tak cakap juga kan. Dia cakap kata sekian kita ni memanglah benda konspirasi berkenaan dengan Yahudi nak ambil alih panggil negara-negara Islam atau dunia Islam nak kuasai. Ini memang benda bukan baru, lama dah.
Tapi bila kita kita terlampau sibuk sangat sampai lupa, even actually rasa tak sedap juga. Dia kata kita ni ustaz kita ni sibuk fikah. Saya macam kan dia, tapi tak apa, nanti lain kali jumpa kena. Dia tak ni. Dia pasal diorang nampak ada saya dengar semalam. Jadi ada setengah-setengah pengajar yang di universiti ni, dia macam mengadukan hal. Dia kata sistem yang kita ada sekarang ni, hatta Kedutaan Amerika Syarikat, dia sanggup biayai pelajar-pelajar yang atau guru-guru yang Malaysia ni untuk belajar sistem pendidikan diorang. Dia saya bayar lagi. Ni sikit sauna. Dia berapa universiti dah dapat. Jadi maksud dia kata kita buat, tapi dia nak benda tu dia kontrol. Sistem pendidikan tu. Yalah, tapi nak cakap iya ke tidak, sebenarnya benda ni bergantung kepada universiti sendiri atau Kementerian Pelajaran sebagainya, sejauh mana kita buka. Pasal kita training program kita buka sampai sekarang kan, antara pusat pengajian tempatan dengan luar negara memang boleh buat training tu dengan peraturan yang betul dan sebagainya. Kerajaan Malaysia izinkan. Tak pernah kita dengar macam even sekolah sekarang pun dah pakai IGCSE yang Cambridge punya syllabus kan. Tak pakai sistem sekolah biasa, A level, O level lah benda kan. Jadi kita izinkan. Maka kan kita punya point kita, kalau tak nak kerja kerajaan boleh je kan. You tak perlu sibuk kan nak ikut sistem kerajaan. Kalau kamu nak gunakan sijil kamu tu untuk masuk kan swasta sebagainya. Tapi penjawat awam tak boleh lah. SPM kena ada kan, PM kena kredit. Itu basic. Tapi lah bila benda tu buka, semalam ada orang dia mengadu lah. Dia kata ustaz ni sibuk dengan fikah. Tak ada ni orang tengah cuba untuk menguasai sistem pelajaran kita. Dia cerita tu, masalahnya dia yang mengajarkan benda tu. Kalau dah kepala saya nak cakap kan, tapi pasal tak nak panjang cerita, kita dah makan kenyang nak balik. Jadi tak tahulah. Walaupun memang kita faham benda tersebut, konspirasi Yahudi akan sentiasa berterusan. Tidak dahulu kiri nak akan datang. Kan Allah sebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mana akan buatlah. Cuma atas kita ni apa benda kita nak perkuatkan? Kita nak kuatkan apa? Akidah ke? Kan? Kita nak kuatkan ekonomi ke? Kita nak kuatkan apa? Apa benda yang patut ditekankan pada masyarakat? Kalau kita kata nak kepada orang balik kepada menjadi berjaya, apa benda yang sebenarnya menjadikan kita berjaya? Sebab para sahabat Nabi SAW dahulu berjaya bukan sebab kerana mereka ikut falsafah kan. Dia tak ikut pun Rom punya cara pemikiran, Parsi punya pemikiran, tak. Dia tetap kekal sebagai Muslim, fikir sebagai seorang Muslim, dan mereka berjaya. Kita ni gagal sebab kita asyik ikut acuan orang. Kalau kita ambil orang A punya ekonomi, kita ambil kapitalis. Politik kita ambil sosialis. Betul tak? Kita ambil sistem yang berbeza ikut kepada kesesuaian kita. Lepas tu kita nak berjaya macam sahabat. How can? Macam pelik kan? You do the opposite. Macam tanam lalang nak padi kan, tanam lalang tunggu padi tumbuh, atau tanam pokok rambutan tunggu pohon pelam tak keluar-keluar, pokok tak berbuah. Kita tengok banyak. Kenapa bang? Banyak buah tu. Saya tanam, memang saya tanam pokok, tapi saya nak buah pelam. Macam mana boleh kan? Pelik kan? Sometimes the way of thinking. Kadang orang yang yang panggil ikut falsafah ni kadang lebih buntu pemikiran banding orang yang plain. Bagi orang asli yang tak belajar falsafah, dia pandai nampak jalan tersebut. Tak perlu kepada complicated thinking kan, critical thinking kan. Ada orang kata bagus, tapi lah in the end dia pening kepala. Tahulah, payah juga. Cakap banyak kan nanti kata marah pula. Tapi apa boleh biar. So ala kuliah macam kes ni yang kita nak bincangkan ini berkenaan dengan tajuk untuk mentaufikkan. Mesti kita nak gabungkan di antara mencela pendapat dan beramal dengan pendapat. Okey. Kita lihat dalam Quran Karim, Allah Taala perintahkan kita untuk mentaatinya dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah Taala dalam surah An-Nisa 59. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, hei orang-orang yang beriman. Apa sebab dia hilang separuh? Pelik. Hilang separuh. Itu di dalam dorang lah. Pelik lah kan. Dia hilang separuh kan belakang tu. Okey.
Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah Taala dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memegang urusan di kalangan kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian bercanggahan, berbalah pada sesuatu perkara, farudduhu ila Allah war rasul, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan juga Rasul. Dan perbuatan Rasul tadi adalah in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman dengan Allah juga hari akhirat. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu adalah yang terbaik dan seelok-elok penjelasan. Nak penjelasan yang terbaik, kena buat macam tu. Dan ini memang berulang perintah mentaati ketaatan berulang perintah dengan mentaati terhadap Rasul SAW, menunjuk kepada mentaati Rasul ni wajib secara individu. Memang dalam Quran datang banyak kali kan, ati Rasul, wa mutiillah war rasul kan. Jadi banyak ayat-ayat datang semua tunjukkan mentaati Rasul tu secara individual pemelaku. Dia bukan hanya mesti bersama bila dengan Allah Ta'ala punya perintah. Ayat Quran tu kita faham, tapi Nabi sabda kan dia kena mendapat hukum yang sama. Dengan tanpa dengan tanpa pembentangan apa daripada perintah di atas kitab kan, dan tanpa dibandingkan apa diperintahkan oleh Nabi dengan apa daripada kitab. Sebenarnya kita bukan lagakan Nabi dengan kitab. Berlaku macam zaman kumpulan Khawarij dulu, sebab dilagakan Nabi dengan kitab lah. Sebab dia kata Nabi, hey Muhammad, berlaku adil lah. Ikut dalam Quran kan, Allah Ta'ala suruh perintah untuk harta rampasan perang yang berlaku pertempuran dibahagikan khumus, 1/5 kan dan sebagainya. Jadi diorang kita panggil bila kumpulan Khawarij ni keluar, dia mula-mula sekali bila Nabi buat tu soalan Nabi lawan Quran. Dia lagakan Nabi dengan Quran. So dia anggap macam Nabi ni dengan Quran, Nabi kena follow Quran. Kalau Nabi lawan Quran, Nabi pun salah. Sedangkan kita tahu perbuatan Nabi SAW adalah penjelasan bagi Quran. Itu kita pegang hari tu lagi, kita sebut Nabi punya sabda, Nabi tingkah laku adalah penjelasan bagi Al-Quran, bukan bertentangan dengan Quran, bukan laga dengan Quran. Bahkan interpretation sebenar untuk apa amalan yang kita nak buat tu, Nabi punya perbuatan tu lain betul sekali. Okey. Soalan kuliah dia kata bahkan bila baginda perintahkan, wajib ditaati baginda secara mutlak. Tak kira sama ada perintah tu yang baginda perintahkan dah ada dalam kitab atau tak ada dalam kitab. Kerana Nabi SAW diberikan kitab dan seumpamanya bersama-sama kitab. Mana kitab dan bersama-sama kitab pada lafaz baginda SAW. Allah Ta'ala tak perintahkan dan juga namun dia kata Allah tak perintahkan untuk mentaati ulil amri secara individual. Secara tersendiri atau bebas. Bila taat kepada pemerintah atau orang memegang urusan, dia bukan taat mutlak. Bahkan dipadamkan, sebab bila kita tengok kat tu dipadamkan, dia kata kalau kamu bercanggahan pada suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dia tak sebut kepada ulil amri. Betul? Dia suruh balik kepada Allah dan Rasul. Maksudnya ulil amri atau pemerintah hanya ditaati pada garis panduan apa Quran dan juga hadis Nabi datang. Okey, bahkan dipadamkan perbuatan dia kata, dan dibawa ketaatan pada mereka ni sebenarnya mentaati kepada Rasul SAW. Dan juga dengan memberikan izin bahawa mereka ni ditaati ikutan kepada ketaatan kepada Rasul. Bahkan kita taat pada pemerintah sebab Rasul suruh taat. Bukan sebab kerana diorang ni ditaati secara tersendiri. Sedangkan Nabi tu SAW memang ditaati secara tersendiri. Macam ditaati Allah Ta'ala, ditaati Rasul. Dan bahkan tak ada boleh orang tu kata saya taat Allah tak ikut Rasul. Tak ada. Sebab memang mesti ikut Rasul. Kalau orang tu kata ikut taat Allah tak ikut Rasul tu, dia tak taat Allah Ta'ala. Dia considered as tak taat Allah pun. Okey. Maka di antara ada dia kata maka barang siapa yang merintahkan, menyuruh di kalangan mereka dengan apa datang daripada Rasul, maka wajib ditaati. Dan barang siapa yang merintahkan dengan bercanggahan itu, maka tak ditaati, tak didengar kepadanya, tak akan ditaati. Dan sah Nabi SAW berkata, Nabi sabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk pada membuat maksiat kepada pencipta. Okey, dan dia Nabi sabda dalam hadis yang lain, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan itu dalam perkara ma'ruf sahaja. Jadi kes berlaku satu Nabi SAW utuskan satu pasukan tentera. Lepas tu
ketua tentera tersebut, wallahu alam, dia jadi marah dengan pengikut-pengikut dia. Dia geram, dan kemudian dia pun suruh diorang kumpul kayu. Mereka dengarlah kumpul kayu. Dan kayu nyalakan. Dan dia kata, bukankah Rasulullah SAW suruh kalian semua taat kepada aku? Dia kata, betul. Sekarang perintah kamu semua terjun dalam api. So diorang tak nak terjun dah kan, walaupun Nabi dah perintahkan, tapi tak terjun macam tu, tak ada. So bila balik ke Madinah, para sahabat cerita kepada Nabi apa yang jadi. Nabi kata kalau mereka masuk dalam api tu, mereka takkan keluar sampai akhir kiamat. Maksudnya terus masuk neraka kan. Jadi penggunaan akal yang salah tu kan, tak ikut betul kepada kaedah yang sepatutnya, menyebabkan masuk neraka. Jadi masuk neraka terus, Nabi kata, sampai kiamat takkan keluar. Lepas tu itulah lafaz tu datang, innamat ta'atu fil ma'ruf, hanya ketaatan tu dalam perkara yang ma'ruf. Perkara yang tidak ma'ruf, maka tak timbul tajuk ketaatan. So kita faham kat situ ada guideline. Sedangkan Nabi sendiri SAW hanya perintahkan dengan baik je, takkan silap. Sebab tu para sahabat kena taat secara mutlak kepada baginda. Dan dia kata dan telah mengandungi ayat berkenaan kebarangkalian percanggahan di antara orang beriman pada sebahagian hukum. Mana ayat tersebut memang dah macam bagi hint. Fa in tanaza'tum, kalau kalian bertelingkah atau bercanggahan. Seolah ayat tu bagi hint bahawa orang-orang beriman ni memang mungkin akan berlaku pada mereka kebarangkalian untuk bercanggahan pada sebahagian hukum. Maka maka ia mewajibkan pengembalian ketika percanggahan kepada Allah dan Rasul. Dan kembali kepada Allah ia adalah kembali kepada kitab Allah, kitabnya. Dan pengembalian kepada Rasul adalah mengembalikan kepada diri baginda kita baginda hidup, dan kepada sunnah baginda setelah baginda wafat. Dan perintah untuk pengembalian ketika percanggahan kepada kitab dan sunnah ni menunjukkan bahawa ia merangkumi bahawa kedua-dua kitab dan sunnah merangkumi kepada hukum semua perkara. Apabila Allah Ta'ala suruh tu, maksudnya benda tu dalam tu ada penyelesaian bagi semua pertelingkahan. Pelik kan? Kita kata takkan kot. Yelah, pada benda urusan agama lah, dan juga urusan hidup masyarakat dan sebagainya. Ada pun kalau masalah macam kipas, nak beli kipas apa? Baca Quran. Baca Quran apa? Tu momok lah nama dia kan kita beli kipas apa? Mana yang sunnah? 3 butang ke 4 butang? Dengar urusan ni ada 5 speed, ni 3 speed je. Sunnah tak sunnah? 3 ke 5? Tak adalah kaitan kat situ, tak ada lah. Tapi pada kes contoh macam kalau ada masalah kekeluargaan, masalah jiwa kan, masalah jiwa, psikologi diri manusia tu, masalah hubungan kita dengan orang kafir, masalah kita dengan negara sama jiran, masalah kita dengan sekian, masalah jual beli kita, masalah semua tu ada dibincangkan, dibahaskan. Memang datang macam kalau kita buka kitab fiqh, dia bukan datang pada sudut masalah solat, puasa, zakat, haji je. Yang itu bahagian ibadat. Kita ada bahagian muamalat. Kan masalah muamalat macam perniagaan, kita punya akad sewa beli, akad jual dan sebagainya. Itu pendakwaan di mahkamah, penuntutan, itu dipanggil dia muamalat. Lepas tu kita ada masalah penghakiman, pemerintahan. Macam mana seorang pemerintah, apa hak dia, rakyat apa hak dia, semua ada. So tak ada benda yang dalam sudut tadi tu kita kata panggil apa? Islam ni terlepas. Sebab tu kenapa Allah Ta'ala sebut ayat tadi, kembalikanlah kepada Allah dan juga Rasul. Seolah-olah memberi gambaran bahawa memang betul lah kita kata, kalau kita panggil tu takkan semua benda. Semua benda lah. Allah kata fi syai'in, kan dia benda dalam bentuk apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in. Syai'in actually anything. Cuma concern ni masalah tadi lah. Kalau dia kata contoh macam bila peraturan kesihatan, nak buat benda berkenaan, nak patuh ke tidak? Ya, kita kembali kepada Allah Rasul lah. Memang balik pada asal, kita kata alhamdulillah, memang kita kata memang perintah untuk menjaga kesihatan tadi dengan cara yang kita buat sekarang ni, memang Allah Ta'ala Rasul pun berikan arahan yang sama. Maka ikut Nabi SAW punya arahan dan Sahih Bukhari. So diam dalam negeri, tak usah merayau. Riwayat Ahmad, diam dalam rumah. Kan bila berlaku wabak penyakit, Nabi suruh diam dalam negeri, yang keluar. Orang kita keluar juga merayau kan. Bahkan negeri ekstrim, diam dalam rumah kan. Lafaz dua-dua datang. Ini satu benda yang mana restriction atau menghadkan pergerakan kita tu untuk mengelakkan penyebaran penyakit. Ya, bukan dia, Nabi sini suruh. Kadang bila tengok orang kita kan, bila marah berkenaan dengan soft berjarak sebagainya kan, tapi hadis Nabi tu tinggallah. Ini kita ada 2 dalil ni. Satu dalil suruh duduk dalam rumah ketika wabak penyakit, satu dalil suruh rapatkan soft. Awak nak taufikkan macam mana? Macam nak gabungkan?
Yang pelik yang kita pergi kata apa konspirasi. Siapa ikut yang solat berjarak ni ikut Freemason. Apa bongok sangat kan. Bila benda macam ni kita kata dia seolah macam dia ni ejen kepada apa nama? Apa tu? Kita sebut semalam. Donald Trump. Donald Trump lah kan yang punya idea. Idea dia adalah COVID ni sebenarnya tak banyak, tapi orang pergi buat test. Bila test jadi banyak lah, janganlah test. Pandai kan? Jangan dia banyak nombor tu yang naik sebab test. Cuba tak test tak naik lah nombor tu. Dan itu bodoh kan, marah kan. Tapi yelah bodoh lah tu. Mana abang kita kata stupid kan, dia kata stupid lah. Jadi saya bimbang dengan orang kita yang kat Malaysia ni kan, yang sibuk konspirasi ni, dia orang pengikut Trump. Yang tak percaya kepada social distancing, tak percaya pada pakai mask, tak percaya pada sekian. Pada benda tu tadi memang kita kata dari segi masalah peribakan wabak ni tadi dengan apa? Dengan cair badan kan, kan kita salam orang. Kena benda tu boleh berpindah. Dan itulah cara kita elakkan. Peliknya kan. Kau tak suruh berjarak apa orang sama sekarang, orang pergi masjid tu salam. Lepas solat je, sallallahu alaihi Muhammad. Dia bid'ah tu kan. Berebak. Akhir-akhir ni apa ikat awak? Ini bawa balik ke rumah. Memang ada orang kata, dia kata kalau kita sekarang ni kan dah sihat semua, green zone. Mana awak tahu dia jumpa siapa? Kawan awak yang ni dia sihat, dia jumpa siapa? Awak tahu tak dia jumpa siapa semalam? Dia mana semalam? Dengan siapa dia salah? Tempat mana dia duduk? Awak jaga ke tak jaga kan? Sebab tu masalah berjarak tadi timbul. Sebab kita tak tahu dia gimana. Orang pun tak tahu kita gimana. Tahu within satu hari contoh macam apa? Daripada pagi sama contoh saya pribadi kan. Saya daripada rumah pergi Ampang. Daripada Ampang datang saya taklim pergi ke Putrajaya. Putrajaya balik rumah balik. Dan satu hari. Kan? Memang boleh jamak pasar. Serius. Kan? Within one way ke Ampang tu saya pergi balik tu dah 80 lebih lah. 84 km. Pergi ke Putrajaya pula. Kan kita jumpa siapa kita jumpa, masjid mana kita pergi. Yang saya kalau dispatch ke apa dia, mana kita tahu orang jumpa siapa. Jadi juga jalan pasar raya lagilah banyak. So memang kita kata dari sudut masalah ni, tengok sampaikan peringkat kita ada wabak penyakit pun Islam ni ada solution untuk perkara tersebut. Dan kita sekarang dapat berjarak dah boleh datang kelas dan sebagainya. Sebab kita 3 bulan ada tu. 4 bulan, lebih 3 bulan tak jumpa orang. Duduk dalam rumah tengok televisyen dan sebagainya kan. Gaduh-gaduh laki bini cerai berai pun ada. Yang menyampah yang muka, ya kan? Mu jumpa sekali orang Melayu dia ada kata kan, jarak jauh-jauh wangi. Dekat-dekat busuk je something ada word dia gunakan. Ya, jalan-jalan sekali jumpa tu rindu-rindu lah. Tiap-tiap hari tengok menyampah. Allah Alam kan. Tapi jadi nakirah dalam ayat kan syarat. Apa tu kat sini nakirah. Dia meliputi semua apa dipercanggahkan pada orang beriman pada persoalan agama. Dan ada kata sekalipun tapi tengok kat sini dia letak persoalan agama. Pasal benda ni pasal kita disuruh taati Allah, taati Rasul sebagainya. Agama pada kes masalah peralatan rumah kan, contoh macam kes vacuum rosak, janganlah buka Quran, buka hadis. Saya ni vacuum rosak lah. Cuba tengok dalam Sahih Bukhari ada tak? Tak ada lah. Pasal dia tajuk agama. Kita nak tahu sekian bila berkait dengan tajuk masalah apa yang ada dalam agama, peraturan dia. Contoh macam nikah kahwin, ada tak dalam agama? Ya ada. Nafkah, ya ada. So basically kena jaga bab tu, jangan kita tengok silap Okey. Sekalipun tidak ada dalam kitab, okey? Dan juga sunnah Rasulullah SAW mencukupi untuk menjelaskan hukum apa yang mereka bercanggah padanya. Okey. Mereka tak dikembalikan kepada, tak disuruh kembalikan kepada bila mereka diperintahkan untuk kembali kepadanya. Dan ini menjadikan tempat rujukan halal haram kepada Allah dan Rasul. Halal ke haram? Allah dan Rasul. Adapun apa yang dilihat oleh mujtahid pada hukum dengan ijtihadnya, apa dilihat oleh mujtahid pada maka ia hukum dengan ijtihadnya sendiri. Kerana ini Nabi SAW dahulu dalam hadis yang sahih telah melarang gubernur dia ataupun wakil dia Buraidah untuk sekejap. Okey, kenapa Nabi SAW melarang Buraidah dia amir ketua yang Nabi lantik
untuk menurunkan hukum ke atas musuh dia, bila bila dia kepung mereka ke atas hukum Allah Taala. Bila dia kata aku buat ni, aku hukum Allah, aku buat ni hukum Allah, jangan cakap macam tu. Dia kata, Nabi kata fa innaka la tadri atusibul hukm Allah fihim amla, kerana kau tak tahu engkau menepati hukum Allah Taala pada mereka atau tidak, akan tapi turunkan mereka pada hukum engkau dan hukum sahabat-sahabat engkau. Don't say that, jangan kata ini hukum Allah. Betul lah, kita kata pada sudutnya bila kita pilihan dalam pilihan untuk menentukan hukum yang kita pakai pendapat kita, Nabi kata jangan cakap itu hukum Allah. Tapi banyak orang kan bila kata saya ini hukum Allah kan, dia kata hukum Allah, benda ijtihad dia tapi dia hukum Allah Ta'ala. Itu pelik sikit lah. Maksudnya kalau dia kata memang Allah Ta'ala firmankan, Nabi sabdakan, kita faham betul lah hukum Allah, okay. Tapi kalau benda yang kita buat ijtihad sendiri sebagainya kan, pendapat dia, tak boleh kita kata hukum Allah Ta'ala. Banyak orang zaman sekarang ni langgar langgar perintah Allah dan Rasul kadang hukum manusia. Contoh macam bila kita kata Allah Ta'ala perintahkan untuk labuhkan tudung kepala kat atas belahan baju, maksudnya tudung kepala tu ada, labuhkan lagi. Datang kita tapi ada ustaz kata, ustaz tu Allah ke? Dalam Quran sebut tudung kepala labuhkan. Dan itu perbuatan para sahabat bila mendengar Al-Quran. Sampai ada sekarang mereka ni potong kemah pakai tudung kan. Datang yang kita ni pula dah bertudung tanggal pun kelakar juga. Tahulah. Dan ini masalahnya selebriti dan artis ni memang sesat. Macam mana? Sebab Allah tak suruh kita ikut selebriti, so ikut Allah, ikut para sahabat, bukan ikut selebriti, ikut orang-orang ni. Pasal dia orang akan sentiasa flip-flop kan. Yang sekejap kepala macam ni, sekejap kepala macam ni. Tengah sakit tu Allah lah segalanya, tutup aurat. Bila dapat sihat sikit kan, dapat jawatan, tanggal tudung. Jadi ijtihad para sahabat yang kita sebutkan tadi sebentar tadi tidaklah bermaksud berkata-kata dengan pendapat semata-mata. Kalau kita kata macam para sahabat buat pendapat bercakap, kita kena faham kedudukan mereka sebagai orang yang tahu bahasa Arab dengan tulen, B diorang dah mendengar, terima wahyu serentak, dan C mereka dipandu oleh Rasul. Sebab tu bila pendapat mereka bukan pendapat yang macam dimaksudkan tadilah yang kita katakan, kerana dikesan daripada mereka celaan untuk itu, dan dikesan daripada kata-kata tadi tak membolehkan untuk membuat dengan pendapat sendiri kan. Kalau sekiranya kita nak faham sesuatu hatta daripada Quran sendiri pun pakai pendapat sendiri pun tak benar kan. Macam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata ayu ardin takulluni, bumi mana nak tampung aku, wa ayu sama'in tuzilluni, manakah langit yang nak payungkan aku, in qulta fi ayatin min kitabillah bi ra'yi, jika aku berkata-kata terhadap satu ayat di kitab Allah Ta'ala dengan pendapatku, aw malam la alam, atau aku kata dengan apa aku tak tahu. Jadi maksud dia bukan tu. Jadi bila dia kata aku berijtihad, masa kes hari tu kita bincang dia ijtihad berkenaan dengan tajuk faraid kot. Saya kita Abu Bakar kata aku ijtihad dengan pendapatku. Dia ada kita sebut itu. Jika ia benar maka dari Allah Ta'ala, jika ia salah maka daripada aku, dan aku minta ampun kepada Allah Ta'ala. Memang dia tak nak bila dia cakap tu, kalau dia kata dia nak tu, dia akan beritahu macam tu pendapat dia sendiri. Tapi kena faham kedudukan dia sahabat Nabi, teman mendampingi Nabi SAW dengan tempoh yang panjang. Sebab tu kalau kita kata kata-kata dia macam tu sekalipun, itu adalah atas kewarakan sahaja. They can claim, boleh kata aku duduk dengan Rasulullah, aku tengok dia, aku sekian, Quran turun aku ada sekali. Macam mana aku tak tahu pula? Kita boleh cakap itu, tapi tak nak cakap. Kalau kita yang main kan, saya ada sijil, saya ada ni, kita angkatlah untuk claim kita punya authority dalam bercakap. Para sahabat dia ada warak. Dia ada warak. Warak tu yang menyebabkan dia orang kata aku apa betul ya Allah Ta'ala apa salah daripada aku tu. Itu bukan kerana dia beriktikad macam tu. So kata dia takkan bercakap lah. But to say something dalam hukum jadi halal atau haram kerana kata-kata kita, benda tu bersyariatkan lah. Baik kita kata Wallahu alam je, macam mana Wallahu alam. Tapi dia orang macam pemerintah, dia tak boleh biarkan orang ramai dalam keadaan kebuntuan, tak ada hukum. So dia buat cakap jugalah, tapi tak dilapik dengan ayat tadi. Cuma kedudukan mereka sebagai sahabat Nabi, yang duduk dengan Nabi, musafir dengan Nabi kan, berperang bersama Nabi, susah senang bersama Nabi SAW, itu menyebabkan dia orang lebih tahu apa yang dikehendaki daripada Quran banding kita. Sebab tu bila dia orang cakap macam tu sekalipun,
bukan bermaksud macam orang kita pakai sahabat berpendapat, kita boleh pendapat juga. Awak bahasa Arab pun wahum level. Kan level berapa sangat bahasa Arab awak? Tak padan dengan keadaan tadi. Diorang tapi bagi kita dah kata-kata mereka tu bukanlah maksud dia mereka apa? Mereka tidak tahu mengatakan satu benda dengan tanpa pengetahuan. Jadi itu dia kata, mana langit nak tampung bumi nak tampung aku, mana langit nak payungkan aku jika aku kata daripada ayat kitab Allah Taala dengan pendapatku atau dengan apa yang aku tak tahu. Maksudnya kalau dia cakap juga tu maksudnya dia tahulah. Dia tahu. Sebab tu dia cakap. Okey. Dan itu apa dia kata ini pendapat aku, dan jika ia benar daripada Allah Taala maka ia dari Allah Taala, jika ia silap maka ia daripada aku, dan aku minta ampun kepada Allah Taala. Dan dikesan juga daripada Umar seumpama itu bahawa beliau berkata, iyyakum warra'i, jauhilah kamu akan pendapat-pendapat, mencakap dengan pendapat sendiri. Dan riwayatkan daripada Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, la ya'ti 'alaikum 'amun illa wa huwa syarrun min alladhi qablah. Dia kata tidak datang pada kamu satu tahun kecuali ia lebih buruk banding sebelumnya. Adapun sungguhnya aku tidak katakan dia kata amma inni la aqul amirun dia kata amir khairun min amir. Sungguhnya aku takkan kata seorang ketua lebih baik dari ketua yang lain. Wala amun aqsabu min am. Dan aku takkan kata setahun ini lebih subur banding satu lain. Walakin fuqahaukum yadhhabun. Akan tapi kalian akan tengok para ahli fiqh kamu, orang mengetahui hukum yang kamu dah pergi, banyak dah mati. Thumma la tajiduna minhum khulafa. Kamu dapati di kalangan mereka ni ada pengganti-pengganti. Wa yaji'u qaumun yaqisuna al-umura bi ra'yihim. Kamu akan datang satu kaum yang mengkiaskan segala perkara dengan pendapat mereka sendiri. Macam itu. Dia tak katalah sekian, tapi dia bagi hint berkenaan dengan macam mana ialah pasal memang setiap tahun akan lagi teruk daripada sebelumnya. Ini kata Ibn Mas'ud kan. Mana days after that is worse than before. So jadi tapi dia tak nak cakap lah macam ni Abu Bakar lagi baik dia Umar lebih baik. Tak nak cakap yang tu. Ataupun tak nak cakap, tak nak sebut membanding-bandingkan di antara amir-amir tersebut. Tak ada kata zaman ni lebih subur, zaman ni kurang subur, tak cakap yang tu. Akan tapi yang dia concern sebenarnya adalah para fuqaha ni dah makin mati, banyak mati. Kemudian nanti tak ada pula para pengganti. Akan datang satu kaum nanti yang mengkiaskan segala perkara dengan pendapat mereka. Ini menunjukkan bahawa mereka tak setuju atau tak suka dengan guna pendapat sendiri. Walaupun kita kata macam kes ni kan, maksud dia kalau diorang bercakap tu bukan pendapat sendiri, diorang ada pengkiasan ataupun perbandingan yang lebih tepat. Sebab mereka sebutlah diorang tengok Quran turun, diorang diajar oleh Nabi, diorang tahu bahasa Arab yang lebih tulen daripada orang lain. Okey, baik. Dan dia kata itu okey, dan dia kata itu Ibn Mas'ud berkata pada mufawadah ni wanita yang footnote bawah tu. Dia kata adalah wanita, akad ke atas wanita dengan tanpa sebut mahar. Tinggalkan penentuan mahar tu kepada dia sesudah itu, atau kepada salah satu suami isteri atau pada orang asing. Ini cara-cara memang kita kata akad nikah. Dia akad nikah tak sebut mahar, sah cuma bila kita kata kalau wanita tu mula nak disentuh suami dan sebagainya, kat situ dia boleh halang lah. Dia kata bagi bayar lu mahar, bawa aku sekian-sekian. So dia kata jadi ketika Ibn Mas'ud ditanya mengenai orang nikah tapi tak sebut mahar, so dia kata apa? Aku fiha bi ra'yi. Aku cakap padanya dengan pendapatku. Fa in yakun sawaban fa min Allah. Jika ia benar maka dari Allah Taala. Wa in kana khata'a. Jika ia adalah silap fa minni wa minasyaitan, maka daripada diri aku, daripada syaitan. Wallahu rasuluhu bari'un minhu. Dan Allah dan Rasulnya bersih daripada pendapat aku ni. Tapi dia keluar pendapat lah. Dia kata ikut pada mahar setempat. Kita baca zaman sekarang berapa mahar sekarang? 3, 4. Bukan hantaran sekali. Ya. Bukan tu je. Yang 80 tu benda. Kalau Selangor 300 minimum. Untuk akad nikah lafaz tu kena minimum 300. Dia tak bagi kurang dari tu. Benar senarai sebenarnya. Anak-anak menteri, anak sekian. Itu ada senarai. Tapi yang itu sebabnya pasal dia tak nak sebutan tu tak elok. Kadang-kadang 3 pusing. Apa hal? Kan perempuan nak beli apa? Dan pula zaman sekarang ni kan orang biasa bapa akan ambil duit yang hantaran tu dijadikan untuk kenduri. Kan, untuk kenduri.
Sepatutnya duit tu perempuan tu yang dapat. Sebenarnya kenduri tak wajib. Ambil siku kambing dah cukup kan, tak perlu ramai-ramai sangat makan coklat pun haji. Tapi nak fahamkan, kita panggil apa, dah jadi tradisi penyerahan sebut. Tapi itulah belanja yang habis, belanja hangus tu yang dibuat suami tu bayar, yang lelaki tu bayar, itu masuk dalam masalah mahar sebenarnya. Dia bukan yang RM30 tunai, bukan tu je. Soalan kuliah, kalau tak sebut mahar, tapi perempuan wajib dapat mahar. Mahar tu adalah wajib. So macam nak buat? So jadi Ibnu Mas'ud dia kata ikut setempat. Orang tempatan berapa yang normal tempat tu. Kalau di tanah Arab contohnya nak nikah kahwin ni sikit lah. Jadi di tanah Saudi Arabia kan, kadang sampai jadi kes apa perempuan lambat kahwin. Sebab kerana apa? Yang laki-laki ni kena sedia rumah, ada kereta, ada sekian baru boleh kahwin. Perempuan tu datang apa, basuh kaki je masuk rumah. Dia memang ada tradisi macam tu. Itu yang kebiasaan. Kalau murah tu masuk dalam family, within the family, dia akan kahwin apa, nikah murah sikit lah, nikah dengan pak saudara, nikah sepupu kan, tu murah sikit. Tapi kalau yang tu sangat besar lah nilai dia. Terutama kita kata macam diorang punya duit pun inflasi, nak kata inflasi tak juga. Nilai duit dia tu kalau bawa keluar ada, dalam negara dia masalah sikit. Pasal memang diorang punya gaji kan, kalau guru ijazah lepas ijazah RM16,000, kalau master 20. Tak adalah pensyarah Malaysia tak dapat harga yang tu, gaji diorang mahal. Memang BA tu kan, ijazah pertama tu kita dapat RM16,000 gaji. Tapi padan dengan dia punya expenses lah kan. Expenses yang ada dalam kehidupan tu memang besar jugalah. Untuk beli rumah harga bukan murah lah. Kita kata kat situ yang kita nak fahamkan. Kalau Mas'ud bila ditanya tentang perkara tadi, wanita yang tak diberikan mahar, so apa nak cakap? Jadi dia sebut. Dia kata, tapi sebelum dia cakap jawapan tu, dia kata ikut setempat, dia cakap macam tu. Dia kata, aku kata padanya dengan pendapatku, jika ia benar maka dari Allah Ta'ala, dan jika ia salah maka daripada aku, daripada syaitan. Dan Allah Ta'ala dan Rasulnya bersih daripada apa benda yang aku keluarkan ni. Dan seperti seumpama itu juga diriwayatkan daripada Uthman bin Affan dan berkata Ali bin Abi Talib kan. Dia kata kalau Ali bin Abi Talib ni pun pernah kata, lau kana din bil ra'yi, kalau agama ni dengan akal, dengan pendapat, lakan asfalul khufi aula bil mashi min a'lah, nescaya menyapu bawah khuf lebih patut berbanding atasnya. Logik kan? Kita berjalan, kaki kita pijak lantai, tapi bila kita sapu di atas tu, sapu ke atas. Sapu di atas, memang di atas betul, bukan bawah, atas. Mana bila kita basahkan tangan, ni sokin kita kan, ataupun sarung kaki kita sapu atas ni. Kalau kita dah wuduk dari pagi tadi, kita sarung, mana bersih. So kita bila kita batal sekarang ni sampai besok, kalau tak musafir, so kita sapu macam ni, sapu ke atas dengan air tangan basah tu, sapu ke atas. So bawah tak sapu. Tu ahli-ahli bin Abi kata, kalau agama ikut akal, sapu bawah lagi patut disapu atas. Betul lah, maksudnya agama bukan ikut akal. Okey. Jadi telah datang Zaid bin Sabit, satu kaum menanyakan dia, datang kepada Zaid bin Sabit satu kaum, menanyakan beliau mengenai perkara-perkara, lalu beritahu mereka dengannya, lalu mereka tulis ia. Kemudian mereka berkata, dia kata summa qalu law akhbarnahu fa atauhu wa akhbaruhu. Dia kata kalau kita beritahu dia, mereka datang, mereka akan khabar kepada dia. Dia kata i'dharu la'alla kull shay'in hadatsukum bihi khata'. Depan dia cakap tu, dia kata minta uzur, minta maaf. Dia kata barangkali semua benda aku cerita pada kamu salah. Dia kata inama ijtahadtu lakum bi ra'yi, aku hanyalah berijtihad untuk kalian dengan pendapatku sendiri. Dia kata maksudnya dia faham macam tu. Jadi gunakan masalah kalau pendapat dia sendiri, dia anggap benda berkenaan boleh salah, boleh silap. Tidak, mereka kata benda tu adalah satu benda yang mutlak. Okey, maka bila pendapat Jadi jadi kalau kita lihat kat sini, telah ditemui daripada para sahabat sedemikian pada mencela akan pendapat. Dan dikendaki dengan pendapat yang tercela ni adalah pendapat yang batil dengan bentuk-bentuk dia, seperti pendapat yang menyanggahi nas. Contoh, bila sebut pendapat ni, yang kita kata pendapat tercela, dia pendapat tercela, ada yang terpuji macam para sahabat buat lah, macam para sahabat keluarkan pendapat fatwa, itu kita sebagai pendapat terpuji. Ada pendapat yang tercela ni adalah pendapat contoh macam menyanggahi nas.
Atau berkata-kata nak agama dengan apa, dengan jangkaan ataupun sangkaan. Masa kita bercakap dengan sangkaan, agaknya aku rasa kan tak boleh macam tu. Within agama tak boleh macam tu. Kalau ada nas kita cakap, tak ada nas kita cakap macam tu. Saya rasa banyak orang keluarkan hukum macam tu. Saya rasa patut kita jangan buat macam ni. Sebab kalau kita buat, nanti orang kafir takkan tengok kita, akan lari daripada Islam. Sejak bila kan kita tak teguh pada akidah kita nak orang pula masuk akidah kita, ikut akidah kita. Macam mana kita tak tegas di atas akidah, orang pun tak nampak apa Muslim pun boleh longgar. So kalau Muslim longgar, macam dia sekarang ni dalam agama dia longgar, so what's the point dia nak ikut Islam? Tapi ketegasan kita dalam akidah kita, benda tu yang akan menyebabkan dia terfikir, apa hal nak sangat orang ni kuat sangat kepatuhan kepada agama. Kat situ yang bawa question dia akan membawa kepada akidah. Orang nak tahu kenapa, sebab Tuhan perintah. Siapa Tuhan? Bawa dia question tu betul. Kalau kita pun longgar-longgar, tak apalah, kan kita serupa kan. Kita ni berbeza kerana kepelbagaian. Ya, kalau kita masalah bangsa, kulit, warna tu, ya. Puak lain, bangsa ini, bangsa Melayu, bangsa Cina, ya, itu untuk saling kenal mengenal. Tak ada surat culture, tak disuruh tukar. Tak ada Arab yang Melayu jadi Arab, tak payah, tak jadi Melayu tak jadi Arab. Tapi bila berkaitan tajuk masalah agama, tak boleh kita buat ini tak apa, kita ni different because Allah Ta'ala ciptakan. Jangan cakap itu. Allah Ta'ala tak redha berkenaan orang yang kufur. Wala redha li ibadihi kufr. Allah tak redha untuk hamba dia kekufuran. So how can kita nak kata bahawa kepelbagaian tu muncul? Boleh kita terima kepelbagaian dalam masalah beragama? Tak boleh. Orang tu tak ikut, kita tahu itu qadar Allah Ta'ala. Tapi untuk kata itu diredai, tidak. Kita kena kata tak diredai. Kalau kata saya masuk syurga, tak, awak tak masuk syurga. Takkan kita kata pada orang kafir, awak masuk syurga. So awak tak ikut perintah Allah Ta'ala, macam mana awak nak masuk? Tapi kan saya baik. Saya takkan tak dapat kot, kan? Sipi-sipi ke, hang kebun ke. Kat sini ini etikot dan akidah. Kadang kita sedih bila ada orang yang kadang boleh pergi kan, ya, perhimpunan dan sebagainya, untuk tajuk kebersamaan dengan dan bertuhan. Tuhan kita bukan Tuhan orang lah. Lakum dinukum waliyadin, mana boleh kita terima? Ini jugalah. Allah alam kan. Macam mana zaman sekarang ni buntu tu saya tengok, terkejut. Keperbezaan untuk kena mengenal, itu untuk bangsa, bahasa, warna kulit, ya. Tapi untuk agama tidak. Hanya satu je. Allah Ta'ala utuskan Rasul dengan satu agama, iaitu Islam. Ada yang Islam tak diterima. Pegang macam tu, dia jaga sikit. Kan? Okey, dan juga apa dengan tanpa, dan juga ataupun berkata-kata dengan tanpa meneliti terhadap nas-nas dan juga memahamkan diri kepada nas, bagi pengeluaran hukum-hukum daripadanya, atau pendapat yang mengandungi pengabaian nama-nama Allah dan sifatnya atau perbuatannya dengan kias-kias yang batil. Macam orang yang kata apa, Allah Ta'ala tak buat, tak ini, tak itu kan. Itu sebenarnya benda tu bukan berdasar pada nas. Macam yang kata, macam yang Mu'tazilah atau Jahmiyah kan, yang diorang kata Allah Ta'ala tak berkata-kata. Sebab kalau berkata-kata, tadi tak berkata, sekarang berkata. So benda tu baharu. Bila baharu, dia makhluk. So macam mana? Tak berkata-kata. Yang nafikan tu. Yang nafikan apa, Allah Ta'ala tak arash pun sebab tu lah. Punca dia sebab dia kata kalau Allah Ta'ala di situ, maksud dia tempat, dia bertempat, dia dikuasai oleh masa dan juga tempat. Bila masa dan tempat, maka dia makhluk. Sedangkan tempat yang kita nak faham, tempat ni adalah apa dalam bumi, dalam alam, dalam langit ketujuh sampai ke bawah ni. Ini Allah Ta'ala luar daripada kawasan tempat ni. You cannot say Allah Ta'ala is dalam. Tak ada. Cuma dia orang bila ada volume, dia ada mass, ada volume, dia makhluk. Jelas kita dia nafikan berdiri tu. Itu sebab dia orang kata Allah Ta'ala ada tempat lah, Allah Ta'ala di mana-mana tu. Sebenarnya ayat tersebut keluar sebab kiasan yang batil. Dia membatalkan akan apa Allah Ta'ala khabar tentang nama dia atau sifat dia atau af'al dia, hanya kerana mereka tak rasa macam tak kena. Macam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang memperolok-olokkan mereka. Dia tak elok ni. Allah uluk-uluk. Kan Allah Ta'ala ni maha tinggi, maha mulia, maha pengampun. Kenapa Allah Ta'ala uluk-ulukkan? Ayat ni keluar. Pasal berdasar pada kias akal dia.
Ada separuh tu kata Allah Ta'ala penyayang. Takkanlah dia akan hukum hamba dia. Orang kafir tak ada siapa di neraka. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala penyayang. Dia boleh ampunkan segala-galanya. Tapi yang khabarkan dia akan hukum, yang akan hukum ni siapa? Kita sendiri cakap ke Allah Ta'ala cakap? Allah Ta'ala yang kata pada kita. Dan macam mana kita boleh kata tak boleh, takkan kena hukum ni, Allah Ta'ala akan ampunkan semua akan jadi nanti kembali kepada Allah. Yang sesat kan. Ni kena jaga sikit. Okey. Jadi ataupun yang pendapat yang cela ni adalah pendapat yang cenderung berserta dengan hawa nafsu pada apa yang dia ada-adakan daripada bid'ah. Kan? Bid'ah yang kita ada-adakan, kita nak suruh orang buat, orang beramal dengan itu, jadi kita buatlah cari. Kita beri pendapat. Dia kata kalau Nabi sendiri pun pernah sambut kelahiran dia dengan berpuasa. Kita boleh sambut jugalah. Sedangkan Nabi berpuasa, bila berpuasa dia bukan pesta. Dia bukan feast. Bukan keraian. Yang kita ni meraikan. Sedangkan Nabi puasa, bila puasa itu kan meraikan. Konsep dia bila meraikan tak boleh puasa. Contoh macam hari raya, hari keraian. So puasa haram kan puasa? Bila haram puasa tu maksudnya bukan hari keraian lah. Soal pasal ni bukan. Ada barang ni bagi lupa lambat. Okey. Okey. Ataupun pendapat pada hukum syarak dengan apa dalam agama ataupun berkata-kata pada hukum-hukum hukum-hukum syariat agama dengan istihsan. Maksud dia kata saya rasa lagi baik macam ni. Saya rasa lagi baik macam ni. Maksudnya dia pergi ubah hukum tu datang A, dia kata saya rasa kalau macam ni tak ni cuba tukar sikit. Kita kan ni macam tak bagus. Ini istihsan, dia pandang baik. Apa dia pandang baik dia ubah. Tak boleh macam tu. Kan? Dan juga menolak kepada furuk cabang sebahagiannya di atas sebahagian lain. Dengan kiasan dengan tanpa kembali pada usul. Laga-lagakan yang antara dalil kan yang cabang tanpa balik pada usul. Kadang-kadang saya jumpa geng-geng sesat ni kan, dibandingkan, dia kata kalau ayat ni sekian kata sekian. Ni maksud dia apa? Macam ada orang tak nak solat kerana tak khusyuk. Kalau tak khusyuk buat apa solat? Atau tak ikhlas buat apa solat? Yang pelik kelakar ni kan, mana ada kita boleh kata apa? Dia kata ni, awak ni solat tak guna sebab apa? Tak ikhlas. Lepas tu dia tinggal tu ikhlas ke? So dia orang ni solat kan, dia kata saja aku solat kerana Zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Di mana awak tu saja aku tak solat kerana Allah Ta'ala. Mana ada? Allah Ta'ala perintah kita solat, bukan suruh jangan solat. So kepelikan ni kadang-kadang dilagakan tau. Saya tengok macam geng lepat yang sesat tu kan. Dia ambil ayat 248 surah Al-Baqarah. Dia main apa tau? Dia kata ayat ni tengok, ada solat tanpa berdiri je, jalan boleh, naik kenderaan boleh. Hampa tak tahu, dia kata. Padahal itu ketika perang. Macam kita solat bila kan diri. Kalau sakit boleh duduk. Kalau tak boleh duduk kan, kita baring. Kalau tak boleh kan, kita ni imak je. Kita kita isyarat kepala je. Tak boleh kepada mata je. Solat tu sah. Dan pada kondisi tersebut lah. Macam tu keadaan kita peperangan. Kan? Memang benda tersebut yang kita kata keadaan yang berbeza lah. Bila manusia ni lagakan nas, perbuatan. Pendapat dia tu untuk lagakan nas tu, itu pendapat tercela. It's not a good opinion ataupun pendapat yang bagus. Bahkan ia adalah tercela. Okey. Dan dia memandang pada dia kata tanpa memandang pada usulnya dan tak melihat kepada ilah-ilah sebab-sebab bagi hukum tersebut. Ataupun pendapat yang menjadi daripada bab menyebutkan kepada kepada kepayahan, kesusahan ataupun kacau bilau saja. Kalau macam ni, kalau macam ni, dia pendapat yang assumption yang berbacam, yang berbagai. Yang kadang benda tu tak perlu pun. Macam orang Melayu kita sampai sekarang. Saya tengok kes binatang dua alam. Sebenarnya dalam kitab fiqh tak bersebut macam tu pun. Orang Melayu kita je yang faham dua alam haram. Sebab binatang dua alam tak wujud. Dia idea binatang darat tu binatang air. Sementara boleh duduk dekat darat atau pernah mengalami proses pembesaran pada dalam air, bukan semesti dia binatang air atau darat. Kita pernah duduk dalam perut mak kita dalam air. So binatang dua alam kita. Kan? Itu salah sebenarnya, salah faham. Macam penyu kan. Dia cerita penyu sama kan dekat kelakar. Penyu, telur dia halal haram? Telur penyu halal haram? Halal. Halal. Mak penyu halal haram? Kelakar kan?
Kita makan telur, tak makan ibu. Pasal ya ada cerita kelakar ialah apa syarah UM kot. Apa ni anak saudara saya cerita. Dia pergi sebut benda tu dalam kelas. So student tanya, kenapa penyu ni haram? Sebab dia kata dua alam. Dia telur tu halal ke? Halal. Kenapa telur penyu halal? Mak dia haram. Oh, cerita dia kata ni. Dia kata sebab panggil apa? Telur tu di atas fitrah, masih suci. Budak-budak ni tambah lah, habis telur ular halal ke? Dia tak jawab lah. Dia gagal. Dia cakap dia gagal lah pasal salah faham kat situ. So kita kena tahu bahawa sebenarnya benda yang berlaku ni panggil pemikiran yang apa campur kacau bilau. Sebab apa tahu? Sebab yang berlaku para ulama tu dia assume macam ni, kalau jumpa binatang air terapung dalam air, dia bangkai air kan, halal haram? Bukan kita tangkap, dia terapung, nampak sotong terapung, ambil, halal. Macam baru ni jumpa apa, bangkai ikan jerung dekat Pulau Tioman, bangkai yang fresh, nak ambil makan boleh je kan? Okay, boleh lah. Tajuk dia ni lah, selagi benda tu kita makan, lalu nak makan. Kalau kita pun ambil buat perkasam, ikan busuk ambil buat perkasam, tak ada hal, boleh je. Okey, sekarang tajuk dia benda tu terapung kan, kok sotong ke ketang ke udang, boleh makan. Okay. Pasal dia bangkai. Kalau bangkai darat, masa dia binatang darat mati kat air atau darat, dia tetap dikira sebagai bangkai darat. Maksud dia haram. Macam rusa jumpa terapung kat air, halal haram. Walau wangi. Walau tak okey. Tapi dia kata, don't assume. If ever ada binatang yang darat hidup, air hidup, terapung dalam air, halal haram. Dia assume. Dia buat assumption. Last kali sampai sekarang orang kita jadikan satu hukum. Cerita kelakar, dia orang assume je. Kod ada binatang terapung dalam air. We have to look. Is it binatang tadi binatang air atau binatang darat? If binatang darat, dia haram. If binatang air, dia halal. Memang halal. Sebab cerita dia orang Malaysia tak makan, Maldives apa Syafi'i Malaysia tak makan, Syafi'i Maldives makan. Syafi'i di Maldives makan. Syafi'i Malaysia yang tak makan. Telur kau beria rebus-rebus kan, makan kan. Yang tu dia tak tahu kenapa. Itu cerita kelakar dia. Sebab benda tu halal. Pasal dia binatang air. Cuma diorang khilaf masalah nak kena sembelih ke tidak. Jadi diorang kata kalau darah banyak sembelih untuk keluarkan darah je. Cerita tu betul. Kisah benar. Dia nak fahamkan masalah kes tadi tu. Itu dikatakan menyibukkan dengan benda-benda yang mu'addalat, benda-benda yang rumit dan sukar. Ini juga pemikiran tersela. It's not encourage dalam agama. Tak digalakkan pun. Anda tak digalakkan berfikir tentang benda-benda yang tak patut. Kalau siapa tahu buat gila. Dia kata Tok Guru ngajar kan, air mani adalah suci, tidak najis. Terus angkat tangan, Ustaz, boleh tak mandi air, kalau kita ni gunakan air mani untuk ni. Kan nampak bunuh kan. Tapi ala kuliah yang Tok Guru pun bawa dulu sekolah, kita bincang. Bawa satu sekolah bincang, kita bincang. Dia jawab balik kan. Jadi bongok, soalan bongok, jawab dengan benda bongok. Terus saya jawab dengan betul. Pasal benda tu bila sebutkan sebenarnya air yang untuk dia kata suci, tapi bukan boleh wuduk pun, macam air Coca-Cola lah, dia suci. Kan air kopi ke, dia suci. Atau air campur dengan sanitizer tu, campur dengan bahan kimia ni, suci kan. Tapi masalah dia tak boleh lah awak guna untuk bersuci, tak boleh untuk mandi, tak boleh guna untuk wuduk. Sebab yang itu mesti air semata-mata air. Tu sebab air mutlak, maksud dia only water. Kalau percampuran tu dengan tabi'i, dengan daun ke dan sebagainya, maka dia tak apa. Macam garam tabi'i ataupun air tu campur belerang, dia keluar daripada tempat air panas kan, belerang, tak apalah, tak ada hal lah. Naturally, if you add up by yourself, tak boleh. Campur air gula, kacau-kacau, ni gula ni sedap ke, ambil wuduk sikit, tengok mana boleh. So konsep tu kadang benda-benda macam ni panggil perbuatan menyebuk-nyebukkan diri dengan benda ini perbuatan pemikiran yang tersela. Telah sabda Nabi SAW kan. Sebab tu Nabi telah bersabda kepada kita dalam hadis Bukhari Muslim, innallaha yakrahu lakum qil wa qal wa kathratus su'al. Allah Taala tak suka untuk kalian dikatakan dan dia mengatakan. Mana suka pindah-pindah cakap.
Actually the action of pindah cakap, maksud dia kita kata orang ni kata perbuatan ni sebenarnya tak elok. Unless kita nukil dalam masalah ilmu je. Adapun dalam menukil cerita orang ni kata, dikatakan. Kan ada dalil tak? Tak ada. Tapi dikatakan dengan cakap orang kata. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Di sisi syarak, adakah kebaikan mengatasi keburukan dalam usaha mengadakan forum perbandingan agama? Contoh mendaulatkan negara dan lainnya. Contoh daripada sahabat. Dia mendaulatkan negara. Bila kita buat forum dengan orang bukan Islam, kalau kita tumpu kepada benda general, contoh cinta negara berdasar kepada agama, okey, tak ada hal. Taat ibu bapa. Terus macam Ustaz Usinji kata, peranan wanita dalam Islam, dalam dunia, dalam masyarakat, mana orang Islam present dia punya, orang Kristian present dia punya. Boleh lah pun cerita, tak apalah. But to say, atau kita buat forum, kita bercakap tentang rukun negara, contohnya kepercayaan kepada Tuhan. Mana kita nak samakan diri kita dengan diorang? Tang mana? Saya tak nampak. Kita nak samakan perbuatan kita, apa kita faham tentang Tuhan dengan diorang. Konteks. Pasal kita bila sebut kepercayaan Tuhan, di Malaysia, agama persekutuan adalah Islam. Bila kata kepercayaan Tuhan kepada Allah, pada orang ni kalau kita tanya pada orang bukan Islam, yang diorang sembah tu bukan Tuhan. Itu atuk nenek mereka yang baik dengan Tuhan. Dia mediator pun antara. Tanya betul-betul. Saya try tanya balik. So most of sembahan tu adalah human, holy man, kan, manusia baik. Saya ingat kawan saya budak Cina cerita. Gila, kawan saya Melayu seorang tanya soalan dekat orang, dia kata, "Asal kau Tuhan banyak ah?" Macam tu. Kita kan biasa rasa macam soalan macam tu kan tak sensitif. Lepas tu dia budak Cina kata, tak apa. Dia kata, "Kau cakap macam ni Ustaz." Dia kata, tak apa. Apa soalan tu? Dia kata, "Kenapa Tuhan korang banyak?" So dia kata, budak Cina, dia kata, "Itu bukan Tuhan kami. Itu atuk nenek kami yang baik dengan Tuhan. Kami minta pada mereka bagi tahu pada Tuhan." So from that base, maksudnya itu bukan Tuhan lagi. Hindu pun macam tu juga. Macam dia sembah tu kan, bukan Tuhan tu sebenar. Tapi benda objek-objek tu konon mewakili orang yang hebat atau sakti. Yang orang dapat daripada Tuhan lah juga, bukan Tuhan. So basically, kalau kita faham kat situ, kepercayaan kepada Tuhan kita tak sama dengan kepercayaan Tuhan yang pada lain. Bahkan bila dalam rukun negara tu, Tuhan yang di atas sekali, bukan yang sembahan di bumi ni. So di bumi ni dia boleh hilang, boleh sekian, tak jadi sebagainya. Bahkan orang bertukar. Kalau sembah-sembah jadi, pasal yang kalau tengok tepi jalan ada bekas merah tu kadang kan. Sebenarnya cerita dia benda tu diorang buat satu. Saya pernah tengok dia punya perkembangan. Dia letak 1-2 patung, dia letak colok, mungkin dia ngangkung untuk nombor. Dia beli nombor ekor. Kalau berjaya duit benang tadi, dia akan tambahlah sikit jadi rumah. Lepas tu pergi buat lagi. Kalau jadi besar lagi, dia besarkan tu berdasar kepada sekian. Kalau India mimpi, Sami mimpi, yang dia buat kuil kat mana dia suka hati dia tu, dia mimpi. Sami tu mimpi. Jadi pun buatlah start dah nampak objek orang ni kata. Dia tak, dia tu tanda-tanda ada ular situ ke, ada sekian. Dia pun try start lah buat. Kalau Cina ni dia benda tu naik ikut ni. Kalau tak naik, dia tinggal. Dia tukar baru. Yang macam pelik nama tau, pelik nama yang kadang-kadang dia orang ni kan ada tulisan-tulisan kan. Sebenarnya itu nama atuk nenek dia. Yang biasa dalam pagi-pagi dia orang gitu-gitu kan, letak situ. Kalau dia untung, maksud dia atuk nenek dah tolong. So dia akan buat lagi. Kalau tak dapat, dia tak buat. Maksud dia yang ini perantara je tau. Sebab tu bila kepercayaan kepada Tuhan yang sebenar, kalau Islam takkan dapat sama dengan yang lain. Sebab kita sembah Tuhan yang teratas, tak ada perantara di antara kita dengan dia. Bukan bila kita minta Tuhan atas Tuhan ada Tuhan lagi, tak ada. Yang dia orang sembah ni semua macam tu. Sebab tu saya tak setuju kalau sekiranya benda jadi macam tu, kita duduk atas forum tajuk macam tu kan. Salah. Tak kena. Mungkin orang kata kita kena berdakwah. Tapi kalau kita berdakwah, orang tak jemput kita dah. Kalau panggil kita, lepas tu kita terangkan prinsip agama, prinsip ketuhanan dalam Islam, sahih tak panggil dah. Sebab semua akan kontradik dengan apa dia orang percaya.
kita diorang boleh sama tau. Macam kalau dalam Christianity dengan Hindu, dengan Buddha, diorang boleh sekali. Sebab diorang ada holy man yang diangkat kepada didewakan. Dia kena accept. Sebab tu bila Isa AS, kerajaan Rom kan, Empire Rom tu, dia boleh accept Isa as Tuhan. Mana di samping Zeus, samping Pluto lah, apa benda kan, nama-nama dewa-dewa tu, dia boleh add up kat situ Isa, tambahan kepada dewa dia orang sembah. It's okay. Tapi to make Isa as a messenger and tukar semua Tuhan tak betul kecuali apa Isa ajak, tak boleh. Dia tak boleh. Konsep itu kita kata semua agama yang sembah berhala ataupun sembah buat penyekutuan Allah Ta'ala syirik ni memang sama. Apa beza? Tak ada beza. Semua sama. Semua konsep sama. Macam Buddhism kan, Buddha tu diangkat apa Siddhartha kan, Siddhartha nama anak raja tu yang jadi diangkat oleh Gautama Buddha kan, nama dia Gautama. Dia actually dia bukannya ni, dia manusia biasa meningkat kepada peringkat kononnya spiritual yang tertinggi. Basically dia bukannya pencipta alam ni. Tapi dia berasa dia baru lahir. Alam dah ada lama dah. Tahu macam mana pula dia jadi Tuhan pula? Because before him everything goes around kan, semua jadi. Hujan turun, matahari terbit, terbenam, musim panas, musim luruh, semua jadi. Dia tak wujud. Tang mana dia Tuhannya dia? Macam mana dia mentadbir sebelum dia sebelum dia wujud? Even dia call dia ketika ideologi terbawa, he's the first Buddha. Dia first Buddha. So soalan, before him siapa? Hilang, gagal. Terus gagal. So konsep tu, sebab tu kita kata kalau konsep forum ni tadi kena jaga-jaga. Sebab tu Ustaz tinggi dia kata kena jaga-jaga sebab diorang ni, yelah, orang yang kafir ni dia ada perancangan dia. Bila dia ajak kita kena baca keseluruhan apa benda jadi ni. Yang main terkejar je duduk kan, sengih-sengih kan. Jangan, dia kata. Sebab memang akan jadi diorang perangkap kita. Dia suruh kita duduk sekali sembang benda macam tu. Kalau sembang macam kes keuangan ke, ikut agama dunia, ataupun urusan harta ikut agama dunia, boleh bahas lah, tak ada hal. Tapi bila kata Allah Tuhan kan, yang kes apa, tajuk kepercayaan kepada Tuhan tu, baru ni ada forum dibuat kan. Ni tak boleh sebenarnya. Walaupun yang pergi tu seorang yang beragama sekalipun, salah. Sebab bagi saya pribadi, dan saya sembang seusia, setuju. Pasal benda ni perangkap. Sebab tajuk tu dah kepercayaan pada Tuhan. So macam mana kita nak synchronize kan? So semua para anbiya Islam datang ajak manusia sembah hanya Tuhan yang satu. Kan semua Rasul kata Allah ta'budu illallah. So suruhan kita kena duduk situ, Allah ta'budu illallah. Agak-agak dah ajak lagi tak? Tak ajak lah. Kan gila kau, panggil-panggil dia suruh kita masuk Islam. Mana ada kita datang duduk dalam satu forum itu kita untuk mengiyakan ketuhanan dia. Kalau iakan nilai, value, contoh macam hormat ibu bapa, yes, sayang anak, pendidikan anak, kita kata sudut tu, yelah. Tapi orang tak boleh buat sebab dalam agama orang tak ada. Tajuk tu tak ada, value tu tak wujud. Even dalam Bible, ini amat didak lah, dia time dia cakap, dia kata dia tak boleh terima Bible sebagai kata-kata Tuhan. Sebab Isa digambarkan dalam Bible, pernah sekali mak dia datang panggil dia panggil, hey woman panggil tu. Macam kita perempuan. You know, that's what actually kita cakap itu. Dia dikatakan cakap pada mak dia. Kita faham bahawa Bible dia rosak. So bila words macam tu kena, can you accept kan, a good person kan cakap lembut dengan orang sebagainya, dengan mak dia kata macam tu, woman, dia kata itu. That word is there dalam Bible, dalam New Testament tu ada. Cakap apa? Takkan awak nak kata, kalau awak kata terima ini sebagai kata-kata Tuhan, ini kata-kata Isa, ini sangat jelek, sangat buruk. Takkan Isa mengajarkan akhlak buruk kan, dengan orang lain baik, dengan mak sendiri tengking macam tu. Sebab dia panggil untuk buat kerja apa, entah dia tak nak. Woman dia kata. Jadi faham So konsep dia, kalau kita kata dari segi masalah diorang tak boleh buat, kalau kita nak pergi tu, tengok tajuk dia apa nak bincangkan. Jangan pergi mudah-mudah. Bila kita pergi mudah ni, fitnah kepada orang ramai. So Tuhan kita dengan Tuhan bukan Islam sama ke? Tak boleh macam tu, salah. Ni konsep ni kena jaga. Memang diorang takkan redha dengan Islam.
So ada cara nak buat. Tapi diorang boleh duduk sama sendiri tau. They can always sit together. So balik pada asal, cara ataupun ketuhanan di sisi mereka ni semuanya perantara. Semua in between, ada atas lagi. Ya, tak ada siapa boleh kata Buddha cipta alam. Macam cipta alam pun boleh lahir. Kan, duduk dalam istana, makan-makan, sakit perut sebagainya, pergi tandas. Can you accept God pergi tandas? Itu kan, itu antara benda Allah Ta'ala berikan satu gambaran dalam Quran. Kan, mal masih Maryam illa Rasulullah. Tidaklah Isa bin Maryam kecuali utusan Allah Ta'ala. Wa umhu siddiqah, dan mak dia seorang yang wanita yang sangat benar. Kana ya'kulani ta'am. Mereka dua dahulu makan makanan. Cerita kelakar kan, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-75. 75, Ma'idah 75. Jadi baca ayat tu, ini cara Allah Ta'ala bagi hint. Nak kenal Tuhan ke tidak? Amin, dia kata. Dengar sini. Tidaklah Isa bin Maryam kecuali seorang utusan Tuhan. Mak dia seorang yang sangat benar. Kana ya'kulani ta'am. Mereka dahulu dua ni makan makanan. Allah Ta'ala bagi tu je hint. Nak tahu dia Tuhan ke tidak. You cannot accept Tuhan jamban lah. Jamban, ke perut. Semalam makan. Mana boleh orang terima? Gila ke? Well, you portray kan manusia makan jadi Tuhan. Tang mana duduk dia? Ada hari jumpa doktor. Ada hari sekian sakit perut, panggil tabib. Semua hilang lah konsep tu. Konsep masalah sebagainya kan. Mana tak makannya? Makan. Itu konsep. Jadi dengan kita tahu bahawa macam ni, kita panggil pemikiran yang tak betul sepatutnya. Jadi sebab tu Nabi kata Allah Ta'ala tak suka qil wa qal, dikatakan dan mengatakan. Tak ada dalil tadi yang cakap. Wa kasratus soal, dan banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan dalam sudut untuk mempertikai. Kalau pertanyaan untuk belajar, ya, agama suruh belajar. Kenapa Nabi kata kenapa tak tahu bila tak tahu? Nabi pernah tegur sahabat yang dulu dia orang berhukum kepada seorang lelaki, yang lelaki ni luka kepala. Kemudian dia kata, boleh tak aku lain ni, aku tak kepala aku luka. Dia kata tak boleh, kena mandi juga. Dia mandi sakit pun ya, mungkin bakteria masuk dan sebagainya kan. Air yang kita ada ni, dia bukannya kosong dia bakteria. Saya kata bakteria tak ada. Macam air pipe umpama kan. Lepas tu kalau kita kata contoh macam kita ada daging binatang kalau kita nak tahan lama, jangan kena air. Dia kata apa tak kena air? Sebab dalam air tu ada bakteria. So bila dia mandi tak bakteria ke benda, Allah alam, infection mungkin, demam, sakit, mati. Bila dia balik daripada perangan, itu cerita kisah tu pada Nabi kata kan, qatalahumullah, mereka bunuh dia, Allah Ta'ala matikan mereka. Marahnya Nabi cakapnya tu. Bukan maksudnya Nabi betul-betul nak mereka mati, tapi nak tunjukkan marahnya Nabi terhadap perbuatan mereka. Nabi kata kenapa mereka tak bertanya bila mereka tak tahu. Ubat untuk ketidaktahuan adalah bertanya. Kat sini jelas tak ada kontradik, bukan masalah bertanya untuk beramal. Tapi bila kita kata macam kes bertanya untuk mempertikai, itu lain. Bertanya soalan untuk mempertikaikan, questioning, why kan. Macam kenapa solat 5 waktu, kenapa tak 6, tak 7, kenapa tak ini, kenapa ini. Ada orang tanya, kenapa langit 7 lapis? Kau sibuk Ustaz? Saya kata yang tu, kenapa langit 7 lapis, kenapa bumi 7 lapis, kenapa ini, kenapa. Saya kata, orang sibuk Ustaz, Allah tak nak buat, dia buatlah. Tu hak dia kan, dia cipta apa dia nak. Yakhluqu ma yasha'. Orang sibuk apa? Tapi apa rahsia? Ujung itu apa rahsia yang ke-7? Ini benda garut lah. So basically macam ni kita kata dianggap sebagai apa? Sebagai pemikiran atau pendapat yang tercela. Adapun pendapat yang daripada pandangan pada dalil dan ijtihad dan kefahaman dia, wallahu alam tisuk. Ini kita kata yang pendapat yang terpuji. Yang kita akan ambil contoh para sahabat dan perbuatan mereka memikirkan akan dalil, tengok kepada nas, fahamkan diri. Itu benda yang kita kata sebagai pemikiran yang terpuji. Okey, baik. Berhenti sini. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.